Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Dr. Akram dari Kota Kuala Lumpur. So hari ini kita akan cakap sikit tentang emotional validation lah, emotional validation. Semua boleh dengar ke? Dengar. Dengar, alright. So tadi saya dah tanya macam dah ada some idea about it lah. Tapi we just go through sekejap what it means ya. So sorry about some of the pictures, tapi basically kita sebagai manusia, kita nak rasa didengari dan difahami lah. Okay? Kita nak rasa didengari dan difahami. So, emotional validation ni, kita nak kenal pasti emosi orang lain dan kita nak terima yang benda ni penting. Sebenarnya kita punya culture macam it's not good to have emotions, kita tolak ke tepi emotions, but what we want to do as doctors in psychiatry, kita nak validate someone's emotions. Kita nak terima yang orang tu, setiap orang ada emosi masing-masing. Okay. Tapi kita tak bermaksud emotional validation tu tak maksudnya kita agree, approve ataupun kita kena tukar kita punya pendapat, kita punya own values. Tak bermaksud macam tu So kita validate dia punya emotions, kita tak validate dia punya actions. Alright. So ini sebab-sebab kenapa kita nak validate emotions lah. Penting untuk psychotherapy, is a basic skill in psychotherapy, also in our daily practice lah. Okay. Yang ni part yang last ni, nombor 4 dengan nombor 5 tu. Dia reduce antagonism, increase alliance, and it helps to regulate emotions. So kalau orang tu sedih, dia akan jadi relax sikit lepas kita buat emotional validation. Kalau orang tu marah, dia akan relax sikit lepas kita buat emotional validation. Okay. So this can be practiced bukan saja in patients, in family, in our relationships as well. Kalau ada anak, for children as well. Okay. Alright. So bila kita boleh pakai patients, family, and to improve relationship. Okay, kita revise balik stages of grief. Korang dah tahu ni stages of grief. Stages of grief, phase 5 kan? So bila kita ada kehilangan sesuatu, something, kita akan ada di stages lah. Stages ni tak bermaksud kita kena go one by one. Tak bermaksud stage 1 dulu, tak masuk denial dulu, baru anger, baru bargaining, baru depression. Tapi dia boleh start dengan denial ataupun dia start dengan bargaining. Lepas tu dia patah balik denial, patah balik depression, anger. Kadang-kadang dia tak forever tak sampai acceptance. Kadang-kadang sekejap je dia dah sampai acceptance. Okay. So denial ni ialah macam kita bagi tahu katakan kita rasa macam dah batuk lama kan, batuk-batuk keluar darah. So kita takut reality dia risau cancer ke kat mana tadi So basically ada banyak stages lah banyak stages of grief, dan orang tu boleh masuk mana-mana, dia boleh keluar mana-mana, tak semestinya ikut turutan dan tak semestinya sampai acceptance. Okay. So in our case ni kita worried about this lah, anger kan. Betul. This is basically a stage of grief lah. So bila kita orang tu marah, kita kena terima lah orang ni sebenarnya dia tengah, sebab kalau dia tak marah, perasaan apa dia kena rasa? Acceptance. Sebelum acceptance, mungkin dia akan rasa sedih kan. Oh, okay. Betul. Kan, someone yang dia love suddenly taken away kan. It's very painful to feel that way. So daripada dia rasa sedih, baik dia rasa marah. They have some other thing to feel. So bila dia marah kat kita tu, kita terima lah, oh orang ni marah ni bukan sebab marah aku ni. Dia sebenarnya tak nak rasa sedih. Okay. But if we validate dia punya emotions, anger itu akan cool down sikit. Rather than kalau orang tu marah, kita marah balik. Ataupun kita cakap, jangan marah, tak boleh marah. Dia akan lebih marah. Okay. Okay,
so ini dah dia 4 steps of emotion validation. Sorry. Okay. 4 steps of emotion validation ni. Number 1, ini semua orang tahu lah. Kita ingat balik lah. Being present. So kalau ada phone tu kena off. Kena berada kat situ, cari bilik yang tak bising. Okay. Kalau Zoom tu connection kena bagus. Kalau tiba-tiba tengah orang sedih-sedih kita putus kan, terus tak jadi kan nak ni kan, nak validate kan. Okay. Yang ni penting kan, non-judgmental. In psychiatry this is very important. In psychotherapy this is very important. Setiap orang kita ada values sendiri. Values tu daripada kita punya religion ke, culture ke, upbringing ke. Tapi kita tak boleh masukkan culture kita ke dalam orang lain. Once kita masukkan culture kita pada orang lain, terus tak jadi. The rapport tu akan pecah. Okay. Contoh, Contoh, orang tu isap dadah. Our culture, our religion cakap tak boleh. So kalau kita marah-marah patient, kau ni bukan orang Muslim ke? Kenapa kau isap dadah? Terus dia akan putus the relationship. Dan putus relationship, dia tak akan berubah lah. Dia akan forever macam tu. Okay. Okay, so tadi kita dah being present. Being present tu, okay. Second is kita reflect situation. This one kita reflect by words lah. Contoh kita basically kita sebut balik situation dia. Okay. Puan dah menunggu 2 jam tapi doktor masih belum bagi nombor. Okay. So apa-apa kita duduk, kita dengar dia cakap apa, lepas tu kita sebut balik apa masalah dia. Encik Ali banyak kerja kat office kebelakangan ni, selalu balik lewat. Tapi bos masih tak hargai usaha Encik Ali. Ni kalau budak-budak, adik jatuh je, sakit je. We just sebut balik what's happening, the situation. Okay. Alright. So kita dah berada kat situ, kita dah mendengar with kita punya presence, kita punya non-verbal communication, kita punya dan kita punya all yang kita reflect balik dia punya situation tadi. Next is kita name dia punya emotions. Okay. Kita nak help them identify their emotions, kita nak invite emotions. Kadang-kadang kita terpaksa guess. Contoh saya bagi contoh. Sebut je. Puan sedang marah sekarang ni. Ataupun kita tanya dia, Puan rasa apa sekarang ni? Kalau senang dia akan cakap, saya tengah marah ni. Okay. Okay. Kalau kita tak dapat tahu, tak dapat sebut dia punya emotions ataupun dia tak sebut, kita just cakap apa kita nampak ataupun kita dengar ataupun apa kita perhatikan lah. Saya nampak Encik Raymond macam dalam keadaan sedih. Betul ke? Kalau dalam phone, saya dengar suara Encik Ali ni macam bila sebut pasal kes ni jadi macam ketar-ketar sikit. Encik Ali rasa sedih ke? Tidak ada. Ataupun kita cakap macam ni. Kita normalize. Kadang-kadang ada orang rasa takut apabila dengar berita begini. Mimi ada rasa takut ke sekarang ni? Okey. So kalau marah mungkin kita akan cakap something. Saya nampak bila Encik Raymond cakap ni suara nada tu macam tinggi sikit. Encik Raymond tengah marah ke sekarang ni? Okay. Kadang-kadang bila orang dengar berita yang macam ni, ramai yang akan rasa marah. Encik Ali rasa marah ke sekarang ni? Okay. So our tone tak marah juga tau, our tone relax je. Kita contain dia punya emotions. Last step, normalize emotions. Emotions are normal. Semua orang dalam situasi tu akan rasa sama. Kita kena bezakan emosi dengan action. Emosi is never wrong. Emosi is never wrong. Action can be right or wrong. So kalau dia marah, is normal. Tapi kalau dia marah menumbuk orang, that is action lah. Dan dia kena decide whether the action is right or wrong. So perasaan takut tu perkara biasa. Memang bukan senang nak bercakap depan orang ramai. Siapa-siapa pun akan marah dalam keadaan yang puan hadapi sekarang ni.
berdasarkan apa yang dia pernah buat pada diri dulu, saya tak terkejut lagi perasaan begitu terhadap dia. This is normalizing. You normalize the perasaan, ataupun you kata semua orang pun ada rasa macam tu, ataupun from your past, I'm not surprised, ataupun in certain situations, kalau bukan psychotherapy, you can say kalau you pernah hadapi benda tu, you can say something similar lah. Saya pun tak dapat bayangkan something. These are the 4 steps. Be present, tutup phone, kedudukan yang sesuai, non-verbal communication, nada suara, macam tu bila cakap, angguk-angguk, ke depan sikit, our posture. Reflect situation, kita sebut ulang balik apa dia punya masalah. Okay. Name emotions, kita sebut dia punya emotion ataupun kita baca, kita cakap, I can see that your face macam ni, sedih ke, ataupun ramai orang in that situation akan rasa macam ni, you ada rasa macam tu ke. Normalize emotions, you normalize. Okay. So okay. Right. Ini yang tak boleh buat, yang tak patut buat. Okay. Macam kita cakap tadi, all emotions are okay, all emotions are normal. Tapi apa yang culture kita selalu buat, is invalidation lah. Contoh, bila orang tu marah, kita marah balik. Okay? So kita cakap salah, pemarah salah. Alah kau ni benda kecil pun nak risau. Kuatlah sikit. Okay, so risau tak boleh risau. This is invalidation. Ni kenapa menangis ni macam perempuan? Nak ayah pakaikan makeup. Okay. You sedih sebab Mitchell marah you. Itulah you ni baik sangat. Cuba you marah dia balik. Lepas ni you minta tukar shift. Okay. So memberi jawapan, memberi cadangan is also invalidation. Okay. Kita tak nak cuba, kita tak nak bagi cadangan cepat sangat. Kita nak dia express dia punya emotions. Dah jangan nangis, buruk je tengok TV. Sudahlah Saripah, maafkan dia. Redha. Berdosa tau marah-marah ni. Okay. So suruh dia relax, sabar is also invalidation, especially in the beginning. Okay. Kalau dia dah okay sikit, kita dah validate emotion dia sikit, dia dah relax sikit, then maybe kita can say something about sabar. Sebab bila kita cakap sabar, so dia macam nak sedih pun tak jadi. Dia nak marah pun tak jadi. Okay, in certain situations, we have to let go of the emotions dulu kan. Example, nak ke? Boleh tak? 1, 2 ya, example Okay. Sekejap. Mr. Jimmy ni 16 tahun, dia ada kencing manis, dia selalu masuk ward, dia tak nak ambil insulin. Lepas tu dia masuk lagi sebab dia punya hyperglycemia, sebab dia tak ambil ubat. Lepas tu dia dah ada complications, early complications. So, sebagai doktor in charge, how would you talk to him? Okay. Dia kencing manis, tak makan ubat, sekarang dah ada complications. Masuk ward dah banyak kali. So, kita doktor lah. Hey Jimmy, masuk lagi. Kan doktor dah beritahu banyak kali, ambil insulin. Sekarang buah pinggan dah rosak. Tak takut mati ke? So, kita pun jadi marah kan? Okay, this is first response. Okay. Hai Jimmy, saya perasan Jimmy dah banyak kali masuk ward dan ambil insulin tak teratur. Kenapa ya? Jimmy diam. Saya cuma dapat bayangkan apa yang Jimmy alami selama ni. Bukan senang. Umur masih muda, tapi macam-macam penyakit. Kebanyakan orang akan rasa sedih dalam keadaan ini. Jimmy sedih ke? Okay. So this part, bukan senang, umur masih muda, tapi macam-macam penyakit. Kita sedang reflect the situation. Okay, reflect situation. The next one is we are inviting emotion. Kebanyakan orang akan rasa sedih dalam keadaan ini. Jimmy sedih ke? Okay. Kalau dia sedih baguslah. Tapi kalau tak sedih pun tak apa. Saya tak sedih, saya marah. Kita ni tak ada. So we are still inviting emotions walaupun tekad kita salah. Okay. Siapa pun akan marah kalau dalam keadaan yang Jimmy alami. So we are normalizing the emotions. Okay. Example 2. Puan Mariam just found out that her youngest son had passed away in hospital. She came to the ward and started shouting angrily. Macam sama kes kita kan.
Hospital bodoh, doktor bodoh. Anak aku denggi je, macam mana boleh mati? Macam-macam eksperimen korang buat dengan dia. Aku nak saman hospital ni. As a son in charge, you nak respond macam mana? Okay. Puan, jangan marah-marah kat sini ya. Hospital kami ada polisi tiada aggression terhadap staff. Kalau puan jerit-jerit macam ni, kami boleh panggil polis tau. So kita marah balik kat dia. This is invalidation. This is emotional invalidation. Sabar puan. Ini semua ketentuan ilahi. Dia lebih tenang di sana. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Okay? Okey sikit lah daripada tadi. Tapi still, tak boleh. We are saying that emotion is wrong. Okay? This we can say this tapi later. Later, not immediately. Okay? Bukan dia tengah marah-marah tu, kita cakap sabar. Okay? Kena penampak. Okay. Puan, saya tak dapat bayangkan apa yang puan terpaksa hadapi sekarang ni. Selalu di sentence saya tak dapat bayangkan apa yang puan terpaksa hadapi sekarang ni. Bukan senang nak hadapi pemergian orang tersayang. Reflect situation. Memang sesiapa pun akan rasa terkejut dan marah. Normalizing emotion. Jadi baru kita ajak dia borak. Okay, so far. Okay. I think this one is the last one. Sayang, bos I marah I lagi. Kata Linda kepada suaminya yang sedang menonton TV. As a husband, how would you respond? So first step pun tak ada. First step pun tak ada. Being with the person pun tak ada. Okay? Step tu. Bos you marah you lagi, I rasa you kena buat report dekat surat khabar. Biar dia takut sikit. Ini macam mana? Ya. Ini cadangan ya. We are giving answers. This is invalidation. Okay. Orang tu baru nak cerita. Orang tu nak cerita je sebenarnya. Bukan je dia nak solution pun. Dia nak cerita je. Dia nak orang mendengar. And emotional validation is basically mendengar dengan baik lah. Okay. Oh, respon 3. Tutup TV dan duduk hampir dengan isteri. Bos you marah you lagi. Banyak kali dah dia marah you ni. Apa perasaan you bila dia marah you? So kita reflect situation, kita invite emotion kat sini. I rasa sedih tau, rasa malas nak jumpa dia. So, kalau I pun I rasa sedih kot. Memang tak best kalau saya kena marah. So we are normalizing. Kan? Thanks sayang, I rasa okay dah. Settle. Summary, these are the steps of emotional validation. Okay? Be present, reflect, situation, name the emotions and normalize the emotions. Praise. So thank you for listening.